Selamat datang saudara-saudari. Hari ini kita mau mendengar kisah Rasul-Rasul babak ke-11. Laporan Petrus kepada jemaah di Yerusalem. Rasul-rasul dan pengikut-pengikut Yesus di seluruh Yudea mendengar bahawa orang bukan Yahudi pun sudah menerima firman Allah. Apabila Petrus pergi ke Yerusalem, orang Yahudi yang percaya kepada Yesus dan masih berpegang kepada upacara bersunat mencela Petrus. Mereka berkata, "Kamu menumpang di rumah orang bukan Yahudi yang tidak bersunat. Bahkan kamu makan bersama-sama mereka." Oleh itu, Petrus memberikan laporan lengkap tentang apa yang sudah berlaku. Dia melaporkan hal itu mulai daripada permulaan. Aku sedang berdoa di kota Yope, lalu melihat suatu penglihatan. Aku melihat sesuatu seperti kain lebar diturunkan dari langit, tergantung pada keempat-empat sudutnya, lalu berhenti di sisi aku. Semasa aku memperhatikan bahagian dalamnya, aku nampak binatang berkaki empat, binatang liar, binatang menjala, dan burung-burung liar. Lalu aku mendengar suara berkata kepada aku, "Bangunlah Petrus, sembelihlah binatang itu dan makanlah." Tetapi aku menjawab, "Tidak Tuhan, aku belum pernah makan apa-apa yang haram atau najis." Suara itu berkata lagi dari langit, "Janganlah anggap haram apa yang sudah dinyatakan halal oleh Allah." Peristiwa itu berulang 3 kali dan akhirnya semuanya terangkat kembali ke langit. Pada saat itu juga, 3 orang dari Kazaria yang diutus kepadaku tiba di rumah tempat aku menginap. Roh Allah menyuruh aku mengikut mereka dengan tidak ragu-ragu. 6 orang saudara seiman dari Yope menyertai aku ke Kaisarea, dan kami semua masuk ke rumah Cornelius. Cornelius memberitahu kami bahawa dia melihat satu malaikat berdiri di rumahnya dan berkata, "Suruhlah orang pergi ke Yope untuk memanggil seorang lelaki bernama Simon Petrus. Dia akan menyampaikan berita yang boleh menyelamatkan engkau dan keluarga kamu." Apabila aku mula bercakap, Roh Allah datang kepada mereka, seperti yang berlaku kepada kita pada mulanya. Kemudian aku teringat bahawa Tuhan pernah berkata, "Yohanes pembaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Allah." Nyatalah bahawa Allah mengurniakan orang bukan Yahudi itu pemberian yang seperti kita terima pada masa kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Siapakah aku ini sehingga cuba menghalang Allah? Apabila mereka mendengar hal itu, mereka tidak mencela Petrus lagi. Lalu mereka memuji Allah dan berkata, "Jika demikian, Allah juga memberikan peluang kepada orang bukan Yahudi untuk bertaubat dan beroleh hidup sejati."
Allah juga memberikan peluang kepada orang bukan Yahudi untuk bertaubat dan beroleh hidup sejati. Amen. Jemaah di Antioquia, ayat 19. Pada masa Stefanus dibunuh, orang yang percaya kepada Yesus tercerai-berai kerana dianiaya. Ada yang lari sampai ke Fenisia, Siprus dan Antioquia. Mereka memberitakan perkabaran daripada Allah kepada orang Yahudi sahaja. Tetapi beberapa orang pengikut Yesus yang berasal dari Siprus dan Kirin pergi ke Antioquia. Mereka mengkabarkan berita baik tentang Tuhan Yesus kepada orang bukan Yahudi. Kuasa Tuhan menyertai mereka sehingga banyak orang percaya kepada Tuhan dan mengikut Dia. Jemaat di Yerusalem mendengar peristiwa itu. Oleh itu, mereka mengutus Barnabas ke Antioquia. Apabila dia tiba di Antioquia dan melihat Allah memberkati orang di situ, dia bersukacita. Lalu dia menggalakkan mereka semua supaya tetap setia kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Barnabas seorang yang baik, dikuasai oleh Roh Allah dan sangat percaya kepada Tuhan, dan banyak orang mengikut Tuhan. Kemudian, Barnabas pergi ke Tarsus untuk mencari Saulus. Apabila dia menjumpai Saulus, Barnabas membawa Saulus ke Antioquia. Dan selama setahun, mereka berkumpul dengan jemaah di situ sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia, untuk kali pertama, pengikut-pengikut Yesus disebut orang Kristian. Pada waktu itu, beberapa orang nabi dari Yerusalem datang ke Antioquia. Seorang daripada mereka bernama Agabus. Dia berdiri dan dengan kuasa Roh Allah, Agabus menuntut bahawa kebuluran yang teruk akan berlaku di seluruh dunia. Kebuluran itu berlaku pada masa pemerintahan Kaisar Claudius. Semua pengikut Yesus di situ bersetuju untuk mengirim bantuan kepada saudara-saudara seiman yang tinggal di Yudea. Masing-masing akan memberikan bantuan menurut kemampuannya. Mereka melakukan hal itu, lalu mengutus Barnabas dan Saulus untuk membawa wang itu kepada pemimpin-pemimpin jemaah. Ini adalah Kisah Rasul-Rasul babak ke-11. Ini adalah kali pertama di Antioquia, orang-orang yang mengikut Yesus dipanggil orang-orang Kristian. Sekian, terima kasih. Shalom.